Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Kemenangan, Hari Raya Aidilfitri dan selamat menonton rancangan Syawal kali ini di Salam SGTV. Dan dalam musim-musim perayaan dan dalam rancangan Syawal kali ini, saya rasa tidak lengkap lah ya kalau saya tidak mulakan dengan serangkap pantun. Jadi dengarkanlah ya. Nur Ramadan berlalu pergi, membekas fitrah di dalam hati. Selamat menyambut Aidilfitri dan selamat menonton Syawal kali ini. Dan bagaimana agaknya sambutan Hari Raya anda tahun ini? Mungkin tahun ini pastinya terasa perbezaannya kerana kita tidak dapat keluar beraya. Dan saya rasalah walaupun kita tidak dapat keluar beraya, Hari Kemenangan wajar kita raikan dan rayakan. Dan hari ini kita akan raikan dan rayakan bersama dengan tetamu-tetamu yang cukup istimewa. Dan kita ada bersebelahan saya, kita ada Mufti kita, Dr. Nazrul Nasir. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Maazif Fatin. Dan kita juga ada mantan Mufti kita, Ustaz Fatriz Bakaram. Apa khabar? Alhamdulillah. Semua selamat Hari Raya juga kepada Selamat Hari Raya. Puasa cukup rasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, dan apa khabar agaknya para penonton sekalian? Harapnya agar semua yang menonton ini sedang berada dalam kesihatan, keafiatan, dan seandainya ada di antara yang menonton ini sedang berada dalam kesakitan, kita mohon, kita doakan agar mereka segera diberikan kesembuhan. Dan apa agaknya yang anda sedang lakukan sekarang ni? Mungkin ada yang sedang memasang langsir ataupun mungkin sedang menggosok baju untuk digunakan pada Hari Raya nanti, ataupun bagaimana. Dan buat anda yang sedang menonton ini, terima kasih. Dan sebenarnya saya bukan sahaja bertiga bersama dengan Mufti dan juga mantan Mufti, tetapi kita hari ini ada juga seorang tetamu yang cukup istimewa di hati kita semua. Bagi yang mungkin sudah melihat poster yang kita kongsikan di laman media sosial kita, pastinya anda sudah tahu siapakah gerangan yang saya maksudkan. Tidak lain dan tidak bukan Puan Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura kita. Tetapi sebelum kita bersama beliau, kita bersama dengan tetamu-tetamu yang kita ada hari ini. Baiklah, bagaimana agaknya mungkin Mufti Ramadan sejauh ini? Seperti yang kita tahu, Ramadan memang pengalaman kita tahun ini sangat luar biasa. Apa yang kita biasa kaitkan dengan Ramadan pada tahun-tahun yang sudah, kita tak dapat nak lakukan. Sebagai contoh, biasa kalau kita lepas waktu berbuka pun kadang-kadang kita berbuka dengan keluarga-keluarga lain, ataupun kita hadir majlis berbuka, iftar di masjid. Kita sekarang ni berbuka di rumah dengan keluarga. Sama juga lepas tu biasanya kita bersiap untuk tunaikan salat tarawih di masjid. Begitu juga kita tunaikan salat tarawih di rumah bersama keluarga. Dan juga qiyam, bangun malam dan sebagainya seterusnya lah. Kehidupan kita sekarang ni semuanya berkisar dengan kehidupan berkeluarga, dan saya kira walaupun memang itu satu pengalaman yang sangat baru, dan ada kemungkinan satu pengalaman yang mungkin tak akan berulang lagi lah. InsyaAllah kita, kerana ia berlaku sebab ada penularan wabak. Jadi kita berharap dan berdoa insyaAllah tidak berulang lagi. Namun saya kira ia akan meninggalkan ingatan ataupun ingatan yang manis, di mana walaupun sukar, walaupun lain macam kata orang, luar biasa, tapi pastinya ada yang positif yang kita dapati. Bagi saya secara peribadi, saya rasa Ramadan tahun ini lebih tenang. Lebih banyak masa yang dapat saya luahkan, bukan hanya dengan keluarga tapi dengan memikirkan banyak perkara-perkara yang kadang-kadang dalam kehidupan ni kita tak sempat nak berfikir sebab terlalu sibuk bergegas ke sana ke sini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lebih tenang, dapat kalau sebagai contoh kita membaca Quran dalam bulan Ramadan, tahun ni kita boleh baca dan juga kita luangkan masa untuk memikirkan maksudnya, pengajarannya. Dan bagi saya yang sangat penting adalah mungkin teman-teman dan penonton yang lain juga mengalami, kalau pada masa-masa biasa di luar wabak COVID-19 ini kita sibuk dengan tugas dan sibuk dengan berjumpa bermacam orang, kadang-kadang kita tak cukup masa luangkan dengan keluarga. Bagi saya, dah lama saya inginkan juga untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang.
Jadi ini merupakan peluang bagi tahun ini bagi saya dan keluarga, alhamdulillah. Jadi walaupun sukar, mencabar, tapi ada kebaikan yang dapat kita raih. Tapi bagi saya, di antara pengajaran Ramadan yang paling penting adalah yang dididik oleh Ramadan adalah kesabaran. Dan tahun ini ditambah pula dengan krisis COVID yang memaksa kita untuk benar-benar sabar. Kalau orang yang tak nak sabar ni sebenarnya dia tak ada pilihan juga tahun ni. Dia terpaksa sabar. Jadi kalau kita dapat satu manfaat yang cukup baik pada tahun ini, saya kira adalah sifat kesabaran yang dipupuk Ramadan dan juga yang terpaksa kita lalui melalui COVID. Dan saya kira jadi insan yang penyabar ini bukan sesuatu yang mudah. Dia mudah dibincangkan, dicakapkan, tapi untuk diamalkan sangat berat. Saya harap kita semua dapat menghayatilah nilai tersebut, kerana ini satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, yang mana kesabaran itu membawa begitu banyak kebaikan. Jadi sekurang-kurangnya kalau setelah krisis ini berlalu dengan Ramadan dan sebagainya, kita benar-benar menghayati kelebihan kesabaran itu, saya kira cukup bagi kita sebagai satu pengajaran yang akan menguatkan kita lagi pada masa-masa akan datang, bila mana cabaran-cabaran lain yang kita hadapi dalam kehidupan mungkin datang dalam pelbagai bentuk lain. Jadi secara ringkasnya, memang Ramadan yang luar biasa, dan Ramadan yang walaupun berbeza tapi memberikan peluang-peluang lain untuk kebaikan bagi kita, dan saya kira yang penting kita terus bersikap positif, insya-Allah, walaupun sukar, walaupun sedih, walaupun sangat sedih, kita banyak yang tak dapat kita lakukan, tapi ada banyak lagi yang dapat kita terus lakukan. Itu yang sangat penting. Kalau Ustaz Fatris pula, bagaimana Ramadan pada tahun ini? Alhamdulillah, saya rasa pertama sekali ucapan yang patut kita lontarkan bila memikirkan isu seperti ini ialah kalimat Alhamdulillah. Tipulah kalau kita nak kata bahawa tidak rasa langsung sedih ke, rindu, perasaan ada semacam kekosongan dalam kita berRamadan pada tahun ini kan. Kita rindukan suasana kemeriahan di masjid, beriftar bersama orang selain daripada keluarga sendiri yang duduk satu rumah sahaja ya. Tetapi macam yang Tuan Mufti katakan tadi, banyak hikmah di sebalik itu. Banyak sangat Tuan Mufti ya. Maknanya banyak lagi nikmat yang Allah masih teruskan kepada kita. Saya rasa antaranya ialah pada tahun ini, di sebalik keadaan yang Tuan Mufti gunakan perkataan luar biasa yang sangat kita tidak biasa dengan keadaan seperti ini. Pada saya dia menimbulkan satu kesedaran menghargai yang dah biasa. Kita jadi manusia ni, Ustaz Rauf ya, kadang-kadang benda yang nikmat, benda yang istimewa, tapi sebab kita dah terbiasa sangat, kita tak rasakan dia punya keistimewaannya. Jadi pada tahun ni, Masya Allah, rasa macam masjid tu nilainya tinggi sangat, special sangat kan, sebab kita tak dapat masuk sebulan, lebih daripada sebulan. Istilahnya take for granted. Take for granted kan. Kita contoh dengan keluarga saya, ialah tahun ini saya ingat saya dah lepaskan jawatan, serahkan kepada Ustaz Nazaruddin sebagai Tuan Mufti yang baru. Maknanya selama sekian lama ya, bertahun-tahun, Ramadan tu sesuatu musim yang amat jarang masa dapat bersama dengan keluarga kerana tuntutan tugas ya. Biasanya iftar majlis di luar banyak, sama ada pihak masjid, Persatuan Islam, Persatuan bukan Islam pun kadang-kadang jemput majlis beriftar dan sebagainya. Jadi bila tahun ini nak rasakan nikmat bersama keluarga, masa lebih untuk mereka, tiba-tiba dihalang ya, terhalang kerana adanya COVID-19. Benar-benar tahun ini merasakan begini istimewa sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun dalam masa yang sama, saya sangat bersyukurlah sebab masyarakat kita di sebalik cabaran yang kita hadapi, kekosongan yang kita rasakan, kita dah buktikan kepada diri kita bahawa kita masyarakat yang berani. Kita masyarakat yang umumnya bersabar, macam Tuan Mufti katakan tadi, masyarakat yang punya ketahanan dirilah. Maknanya tak adalah berlaku masyarakat kita ni bising-bising sambil berontak, ya, angkat kad tunjuk perasaan depan pintu masjid minta masuk juga kan, dengan cara paksaan dan mendesak. Tak berlaku seperti itu kan.
kita secara umumnya masih lagi mematuhi peraturan sebab kita menyedari bukan sebab peraturan itu dikenakan maka kita ikut, tetapi sebab itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita. Sebab kalau nak katakan peraturan, ada saja cara untuk kita mengelakkan, ya. Kita boleh cari cara. Contohlah, kalau saya boleh kongsikan sedikit pandangan peribadi saya ataupun pengalaman peribadi. Seorang anak saya dah berumah tangga, ya. Kemudian sekarang ini duduk di rumah mertuanya, tidak bersama dengan saya, kan. Jadi kita rasa macam selama ini bila bulan Ramadan, kalaupun tidak tiap-tiap hari dapat berbuka puasa tu, katalah seminggu 2-3 kali dapat bersama. Tapi tahun ni langsung tak dapat. Jadi ada di antara anak-anak yang menyuarakanlah, abah kata dia, kita sneak in abang Muaz lah kata dia, kan. Maknanya minta saya datang ambil jemput daripada rumah besan saya, bawa datang ke rumah, simpan kasut dalam rumah jadi tak kelihatan orang, tutup kan. Pintu, tutup pintu, jadi tak ada orang boleh tahu, kan. Tapi saya rasa kita buat ini bukan kerana peraturan. Kan? Kalau peraturan tu kita boleh cari jalan untuk kita elakkan. Tapi ada satu perkara yang sangat penting untuk kita menyedari, kita sebahagian daripada sebuah keluarga yang besar yang perlu ada rasa tanggungjawab bahawa apa yang kita lakukan ini kita kata keterlibatan kita bersama untuk memastikan jangan sampai menular jangkitan wabak COVID-19 ini. Maknanya kalaupun kita boleh menyembunyikan diri daripada pengawasan pihak penguat kuasa, tetapi kalau kita leka, satu orang saja yang membawa wabak tadi, virusnya, itu akan dibawa pulang oleh anak saya ke rumah mertuanya. Di sana pula ada nenek dia dan sebagainya yang juga ada berbagai komplikasi kesihatan. Saya rasa itulah satu kecuaian dan pengkhianatan malah, ya, kepada kita sebuah keluarga besar sebagai sebuah negara. Jadi saya rasa alhamdulillah nikmat Allah kasih masih banyak perkara yang tak biasa kita buat, terpaksa kita buat, tapi juga saya mengharapkan selepas ini, bila semuanya sudah selesai, insya-Allah kita harap-harap tidaklah mengambil masa yang terlalu lama, masyarakat kita akan kembali menghargai, kita lebih menghargai masjid yang Allah kurniakan nikmat pada kita, menghargai keluarga yang selama ini adalah merupakan amanah yang begitu berharga untuk kita. Kita lebih meletakkan nilai kepada kesihatan kita malah, ya, keselamatan kita. Kita lebih ambil kisah untuk tidak keluar rumah bila kita ada sesuatu penyakit. Kalau dulu kadang-kadang kita sesema ke, kita demam ke, kita nak keluar, kita keluar juga. Tapi COVID-19 mengajar kita bahawa selepas ini, walaupun dah berhenti, dah selesai COVID-19, saya harap selepas ini kita lebih menjaga kesihatan kita dan tanggungjawab kita untuk menjaga kesihatan orang lain juga. Itu nikmat Ramadan yang dapat saya tiba pada tahun ini, alhamdulillah. Terima kasih atas kongsiannya, ya. Kalau Tuan Mufti pula, ya, tahun ini adalah tahun yang pertama Tuan Mufti dilantik sebagai mufti lah, ya. Dan dengan keadaan COVID-19 ini, apakah mungkin kenangan yang dapat ataupun pengalaman daripada Tuan Mufti sendiri yang dapat dikongsikan? Saya dilantik bila, ya? 2 bulan dah. Rasa macam dah lama lah. Mungkin sebab COVID. Saya rasa, seperti saya sebutkan awal tadi, saya rasa kita tak akan dapat lupakan Ramadan tahun 2020. Kita akan dapat lupakan sebab ia satu pengalaman yang begitu unik sekali. Dan apa yang mungkin saya akan ingat buat masa yang panjang adalah, ataupun pada masa akan datang adalah sikap masyarakat kita, seperti Dr. Fatri sebutkan awal tadi, sikap masyarakat kita yang penuh dengan tanggungjawab. Memang ada, kadang-kala ada sebahagian individu yang agak yang menganggap ringan lah, tapi tak ramai. Sejak kita mula mengambil keputusan-keputusan yang sangat berat, walaupun ada sebahagian orang yang mungkin kurang faham dan jelas, tapi rata-rata anggota masyarakat kita memahami dan menyokong keputusan itu kerana mereka faham pentingnya, begitu getirnya situasi dan pentingnya untuk menyelamatkan nyawa, dan juga mereka perlu memainkan peranan untuk melindungi diri mereka, keluarga mereka dan juga masyarakat secara amnya daripada kemudaratan. Dan saya rasa begitu bangga sekali sebab kalau kita lihat dalam banyak perkara, kita boleh suarakan tentang sikap, nilai, tetapi
sukar untuk diterjemahkan dalam tingkah laku, kecuali bila berlaku sesuatu krisis, bila berlaku sesuatu ujian yang sangat berat dalam kehidupan kita. Saya kira selain dari peperangan, dan kita pun tak mengalami peperangan, alhamdulillah, COVID ini adalah satu ujian yang paling berat, bahkan bukan Singapura, tiba-tiba seluruh dunia. Oleh itu, kita boleh anggap ini sebagai satu krisis yang akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam, tetapi sejauh ini alhamdulillah, apa yang kita lihat adalah sikap masyarakat yang mengambil serius. Kalau masyarakat tak ambil serius, walaupun ada circuit breaker atau pemutus rantaian, kes-kes di kalangan masyarakat mungkin masih tinggi. Tapi alhamdulillah, pihak Kementerian Kesihatan juga menunjukkan bahawa ataupun mengumumkan memang angkanya telah menurun dengan begitu banyak sekali, menunjukkan ada kesan yang besar daripada pemutus rantaian, yang bermakna ramai yang mengambil serius lah. Walaupun seperti Ustaz sebutkan tadi, kalau ada yang nak cuba cuai ataupun langgar undang-undang, mereka boleh buat, dan mungkin ada sebahagian, tetapi yang akibatnya adalah bertambah kes. Tapi alhamdulillah tidak sedemikian, bermakna sikap masyarakat yang penuh bertanggungjawab. Dan saya sangat bangga, sampai hari ini saya sangat bangga dengan sikap masyarakat alhamdulillah yang telah lama bersama-sama dengan kita, dengan asatizah kita, guru-guru agama kita, mendengar nasihat, dan mereka rasakan ini adalah tanggungjawab keagamaan mereka juga. Jadi itu kenangan saya yang saya tak akan lupa, dan saya sangat akan terus bangga dengan masyarakat lah. Dan kerana saya rasakan ini satu, walaupun kita dalam Ramadan dan sebagainya, tapi dia bertembung dengan Ramadan, krisis ini, tapi dia meninggalkan kesan yang permanen ataupun kesan yang berkekalan. Dan insya-Allah generasi akan datang bila mereka melihat balik sejarah kita. Pada tahun 2020 Singapura dilanda krisis, macam kita lihat SARS pada 2001, ataupun kita lihat krisis-krisis yang lain, kita selalu bincangkan dulu 20 tahun yang sudah krisis ini sebagainya. Saya pasti mereka akan lihat balik 2020 nanti, dan mereka akan lihat bahawa masyarakat Islam di Singapura alhamdulillah sama-sama dengan masyarakat satu negara bersungguh-sungguh, dan mereka tak melihat ada konflik percanggahan di antara tanggungjawab agama mereka dengan tanggungjawab sosial mereka. Dan itu sesuatu yang perlu dibanggakan, dan itu insyaAllah akan menjadi kenangan saya. InsyaAllah itu kenangan sebagai tahun pertama sebagai mufti lah ya. Alhamdulillah. Kalau tadi jadi bermakna bukan saya, bukan hasil usaha saya lah, hasil usaha. Allah, masya-Allah, usaha bersama ya. Insya-Allah. Baiklah, kalau tadi kita dah tahu berkenaan bagaimana Tuan Mufti kita tahun pertama beliau pada bulan Ramadan ini, kita nak tahulah pula daripada Ustaz Fatris, yang mana saya diberitahu Ustaz mendapat satu darjat kehormatan sebagai datuk Jadi datuk Ustaz Fatris Jadi mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita semua bagaimana agaknya perasaan bila dapat gelaran datuk tu lah. Yalah, itu satu soalan yang sebenarnya menyebabkan rasa sedih tahu Ustaz Rauf pada saya. Yalah, sebagai seorang datuk baru dianugerahkan cucu yang pertama pada bulan November kemarin. Saya ingatkan tahun ni hari raya yang sangat istimewa lah, sebab kali pertama dapat beraya jadi datuk kan, kesana kemari dapat ni pangkat datuk ni, ya kan. Tapi kerana halangan circuit breaker akibat COVID-19, satu perkara yang tidak dapat dielakkan, perlu kita tempuh bersama. Saya juga di sebalik kesedihan, kepiluan, Allah nak kata rindu tu, tak tahu nak cerita macam mana lah Ustaz Rauf ya. Saya ingat sudah hampir 2 bulan tak bertemu cucu. Sebab cucu tinggal bersama dengan mak bapaknya di rumah besan saya ya. Waktu kali terakhir bertemu tu, masih kata orang tu masih belum boleh tiarap sendiri, masih belum boleh mengesot bergerak sendiri. Jadi bila sekarang ni dalam bulan Ramadan, hampir setiap hari menantu saya, anak saya hantarkan videonya melalui WhatsApp. Allah, waktu COVID-19 ginilah banyak dia punya kemajuan dia. Dia mula banyak bercakap, dia mula ketawa terkekeh-kekeh, dah mula pandai mengesot-mengesot bergerak. Kemudian dah mula kali pertama kasih makanan ya. Jadi
bertambah pilu lah, bertambah rindu. Kalau boleh sekarang nak pergi sajalah, macam saya kata-kata kita sneak in, kita seludup aja kan. Sama ada saya masuk rumah sana ke ataupun bawa datang rumah saya. Tetapi satu perkara yang kami satu keluarga lah, saya dengan isteri bincang dengan panjang lebar, kami rasa satu perkara yang semua orang hadapi. Semua orang. Bukan saya seorang. Cucu kami ini ataupun anak kami bukan orang muda satu-satunya menghadapi suasana seperti ini ya. Jadi kami harapkan bahawa selepas ini insya-Allah keadaan dapat kembali sedia kala, pulih dengan segera, sebab dah tak sabar nak peluk cucu, nak timang cucu kan. Dan saya mengharapkan masyarakat juga punya ketahanan diri yang samalah insya-Allah. Tidak ada kurang apa. Kita kena sebagai sebuah masyarakat yang teguh pendirian agama ya, Tuan Mufti ya. Saya rasa agama banyak mendidik kita dan melatih kita untuk pandai meletakkan keutamaan dan prioriti lah dari segi hukum agama begitu ya Tuan Mufti ya. Dalam bab ibadat perintah Tuhan tu ada yang wajib tapi ada yang sunat. Jangan kita terbalik kan. Yang sunat kita kerjakan, yang wajib kita tak buat. Maka begitu juga dari segi keutamaan, agama mengajar kita untuk buat pertimbangan yang mana yang perlu untuk kita jangka masa dekat sekarang dengan mana yang kita perlukan untuk jangka masa panjang. Kalau kita tak tahan sabar, kita nak cepat hilangkan rindu, tetapi kalau itu mengakibatkan penularan kepada bayi yang kecil, maka akan menyebabkan kemudaratan yang berpanjangan. Ya, dan kemungkinan kalau sampai wabak itu terjangkit kepada keluarga anak saya, dia bawa balik kepada keluarga mertuanya, ada neneknya di sana pula mungkin dengan komplikasi kesihatan yang ada, mungkin menjejas nyawa. Saya rasa kalau itu berlaku, kita akan menyesal seumur hidup kita hanya kerana kita ingin melepaskan rindu untuk sementara waktu. Ya, saya rasa alhamdulillah, dan ini kesempatan untuk kita sebagai sebuah masyarakat melihat, memahami, melalui dan merasakan aplikasi syariat agama kita ya, dari segi praktikal dan amalinya. Maknanya bagaimana kita bukan setakat melihat agama tu sebagai teori, bukan setakat agama itu dalam ibadat yang biasa kita buat, tapi dalam keadaan tertentu bagaimana kita buat penyesuaian kepada ibadat kita, satu perkara yang kita practically kita kena buat. Alhamdulillah, ini satu peluang pendidikan yang sangat berharga yang saya harap masyarakat akan ingat sampai bila-bila insya-Allah. Pastinya dalam musim-musim circuit breaker ataupun pemutus rantaian jangkitan ni, yang mana kita tinggal berjauhan, kita rasa macam merindulah ya. Bak kata lagu tu Dindang Perantau. Dindang Perantau tapi di Singapura sendiri ya. Yeah. Baiklah, terima kasih Ustaz Fatriz dan juga Mufti atas perkongsiannya. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Puan Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura kita. Jadi terus kekal di rumah, kekal selamat dan kekal bersama kami di Salam SGTV dalam rancangan Syawal kali ini. Dan mungkin yang sedang menonton ini juga boleh berikan komen-komen anda di bawah ni ya. Di ruangan komen ataupun boleh di hashtagkan ataupun tanda pagar Syawal kali ini ataupun Salam SGTV sementara kita berehat sebentar. Bismillahirrahmanirrahim, penonton yang budiman, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Salam SGTV dalam rancangan Syawal kali ini.
Dan sekarang ni saya rasa berdebar. Kenapa rasanya? Kerana mungkin kita ada seorang tetamu yang istimewa, seorang yang kita segani dan yang dihormati dan pastinya disayangi ramai. Siapa lagi kalau bukan Presiden Republik Singapura kita, Puan Halimah Yaakob. Selamat datang Puan Presiden. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana agaknya mungkin sejauh ni Ramadan bagi Puan Presiden sendiri? Saya rasa bulan Ramadan tahun ini memanglah paling istimewa pada saya. Dan bukan saja pada saya, tapi saya rasa juga bagi seluruh umat Islam di Singapura, mungkin di seluruh dunia juga. Di mana kita lihat kegiatan yang biasa kita lakukan dahulu seperti kita beriftar beramai-ramai ataupun dengan keluarga ataupun kita pergi sembahyang tarawih di masjid tak dapat dilakukan. Namun pada masa yang sama keistimewaan bulan puasa tu, Ramadan tu masih lagi dirasakan. Bagi saya satu rahmah adalah untuk kali pertama ni, Ramadan pertama, telah bertahun-tahun saya tidak dapat berbuka puasa dengan keluarga selama sebulan. Jadi Alhamdulillah tahun ni dapatlah saya berbuka puasa dengan keluarga sampai sebulan. Jadi itu suatu keistimewaan. Dan sungguh pun saya tidak dapat beriftar dengan anak-anak saya yang telah berumah tangga dan sebagainya, tapi dapat juga kita berhubung melalui WhatsApp, melalui teknologi, dapat kita bincang. Itu adalah saya rasa yang dapat mempereratkan perhubungan. Dan dapat saya juga kawan-kawan mengatakan pada saya tidaklah membuat masak, tidak masaklah, tapi ramai kawan-kawan yang berkongsi pengalaman dengan saya bahawa mereka tahun ini biasanya mereka keluar dengan keluarga makan di luar ataupun mereka membeli makanan, tapi tahun ini ramai yang masak di rumah dan melibatkan ahli keluarga mereka. Kalau dahulu anak-anak terutama yang remaja kan, mereka akan keluar dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tahun ni rahmat, keistimewaannya semua ada di rumah, dapat beriftar bersama. Saya rasa itu adalah satu kelebihan. Dan memanglah COVID-19 ni mengenakan sekatan-sekatan pergerakan di atas kita, namun kita pasti adalah untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Kita dapat menyelamatkan keluarga kita dan juga masyarakat keseluruhannya. Jadi kita dapat memutuskan penularan COVID-19 ini. Ini penting. Jadi kita dalam bulan puasa ni kita lihat ujiannya lebih sedikit tahun ni. Allah kasih kita ujian lebih. Iaitu ujian bukan saja kita tahan dahaga, lapar, lakukan ibadah, namun pada masa yang sama kita perlu menturuti sekatan-sekatan yang dikenakan, dan ini adalah untuk kebajikan masyarakat, dan insyaAllah saya rasa ini satu pahala ke atas diri kita dan masyarakat kita juga. Tentu sekali tahun ini Ramadan bukan sahaja berbeza bagi kita di Singapura tetapi masyarakat dunia seluruhnya lah ya. Dan kalau cakap pasal Ramadan tadi Puan Presiden, bagaimana pula agaknya perbezaan pada tahun ini untuk persiapan Hari Raya Puan Presiden? Bagi saya persiapan untuk Hari Raya tahun ini juga berbeza daripada tahun-tahun lepas. Pada tahun ini tentu sekali suatu highlight lah, tiap tahun Hari Raya highlight adalah kita berkumpul sekeluarga, anak-anak yang telah berumah tangga dan sebagainya semua akan datang ke rumah saya, tapi tahun ini tak dapatlah mereka mengunjung saya, dan saya rasa ini sesuatu yang dirasakan oleh semua umat Islam di Singapura. Mengunjung sesuatu kebiasaan tidak dapat dilakukan. Namun saya rasa pada masa yang sama, dan yang paling saya akan miss yang tak dapat saya bertemu pada Hari Raya tahun ini adalah cucu saya. Cucu saya yang berumur 2 tahun, telah 1 bulan setengah saya tidak bertemu dengan cucu saya. Jadi Hari Raya ni pun saya tidak dapat bertemu. Jadi saya faham betul masyarakat kita yang bagaimana mereka rasakan tidak dapat berkumpul dengan keluarga mereka semua. Namun
Saya rasa keistimewaan hari raya itu masih ada, kemuliaan hari raya itu masih ada. Ia merupakan perjuangan bagi kita, kemenangan kita setelah kita berpuasa, kita beribadah, kita buat segala yang diperlukan untuk meningkatkan keimanan kita. Pada masa yang sama, kita juga melakukan kewajipan kita sebagai rakyat Singapura, iaitu kita sama-sama bantu tidak memutuskan penularan COVID-19 dengan kita mengikut peraturan-peraturan yang dikenakan. Itu satu tanggungjawab dan itu satu keistimewaan juga saya rasa dalam tahun ini, pada tahun ini bila kita berhari raya pada hari raya. Dan saya rasa mungkin kalau kita tak dapat berjumpa, bertemu dengan melalui kunjung tahun ini, bolehlah kita gunakan teknologi sekali lagi untuk berbicara, berhari raya bersama-sama seperti kita adakan dialog pada hari ini. Benar. Boleh juga kita adakan dengan ahli-ahli keluarga pada hari raya, suatu keistimewaan. Pastinya tahun ni adalah tahun yang cukup berbeza Mufti bagi kita semua dalam menyambut hari lebaran ataupun hari kemenangan kita. Dan kalau kita sebut tentang hari lebaran ataupun sambutan Hari Raya Aidilfitri, menjadi satu adat bagi orang Melayu kita untuk sering melakukan kunjungan ataupun menziarahi kan. Dan saya sempat untuk lakukan poll di YouTube di mana saya tanyakan apakah perasaan mereka, apakah mereka berasa bersedih ataupun mereka dapat menerima secara baik, positif. Jadi rata-rata kita dapati kebanyakannya sekitar 80% bersikap positif. Mereka terbuka dengan sambutan raya walaupun di rumah. Alhamdulillah. Tetapi ada juga segelintir lah yang mungkin berasa sedih dan pilu kerana mungkin tidak dapat menziarahi orang tua mereka. Dan mungkin untuk menceriakan mereka, Puan Presiden ada sedikit nasihat yang dapat dikongsikan pada mereka? Saya rasa ini suatu ujian pada kita, ke atas kita. Sebagai umat Islam, iaitu COVID-19 ini memberikan satu ujian yang additional. Jadi kita harus rasa bergembira kita dapat mengatasi ujian tersebut dengan baik. Saya lihat masyarakat Islam di Singapura cukup baik, cukup bertanggungjawab dan kita harus rasa bahawa kita telah melakukan tanggungjawab kita sebagai masyarakat. Sungguh pun kita minoriti, namun kita telah melakukan tanggungjawab kita dengan begitu baik sekali. Dan kita sungguh pun masjid telah ditutup kerana kita tidak mahu menular COVID-19, wabak COVID-19 tersebut. Dan kita terpaksa menerima sekatan-sekatan lain. Namun saya lihat kita sebagai masyarakat Islam di Singapura adalah masyarakat yang amat bertanggungjawab. Dan itu adalah penting dan itu adalah sesuatu yang harus memberikan kita sebagai satu semangat dan menggalakkan kita untuk melihat perayaan Hari Raya sebagai sesuatu yang peristiwa ataupun satu pengalaman yang manis dan baik bagi kita yang tak dapat kita lupakan. Baiklah, terima kasih Puan Presiden atas perkongsiannya. Mungkin kalau tadi saya dah bertanya lah kan, asyik saya yang bertanya, mungkin Tuan Mufti ataupun Ustaz Patris ada sebarang soalan yang ingin ditanyakan pada Puan Presiden? Bila lagi ni kita nak dapat video call dengan Puan Presiden? Assalamualaikum Puan Presiden. Waalaikumsalam. Saya pada bulan Ramadan tahun ini, saya rasa di antara keistimewaannya adalah kita mempunyai masa yang lebih untuk merenung, memikirkan keadaan kita dan juga apa yang kita inginkan bagi kehidupan kita pada masa-masa akan datang. Jadi saya berminatlah untuk tahu sekiranya Puan Presiden telah apakah pengajaran daripada krisis COVID yang Puan Presiden rasa sangat penting bagi Puan Presiden sendiri dan juga bagi umat manusia. Saya rasa pengajaran yang penting kalau kita lihat dari segi COVID-19 ini adalah bagaimana ia mengajar kita pertama untuk mengatur masa.
kita mempunyai seperti Tuan Mufti mengatakan mempunyai banyak masa. Jadi bagaimana kita mengatur masa? Kita sentiasa diingatkan supaya menggunakan masa dengan baik. Jadi ia memaksa kita untuk memikirkan bagaimana untuk menggunakan masa kita dengan baik. Dan tentu sekali kita dengar banyak yang mengatakan, ada yang juga kesal, merasa resah, tidak tahu apa yang nak dilakukan. Tapi kalau kita pandai mengatur masa kita, kita dapat menggunakannya dengan baik. Dan bukan itu sahaja, mengatur masa dengan baik, satu pelajaran yang baik yang kita pelajari buat masa ni, dapat juga kita gunakan untuk masa-masa yang lainnya. Kedua, ia mengajarkan kita kesabaran. Kita perlu sabar, kita duduk di rumah bersama ahli keluarga. Kalau masa-masa lain sebelum COVID-19, kita boleh mencari, mungkin kita tidak perlu mencari penyelesaian terhadap apa-apa masalah yang timbul. Tapi dalam keadaan COVID-19 ni, kita diajar untuk bersabar, berusaha mencari penyelesaian untuk apa-apa sahaja perkara yang timbul, dan itu saya rasa juga penting. Dan ketiga, pengajarannya adalah kita dapat terus melakukan apa sahaja yang kita perlukan untuk kehidupan kita melalui teknologi. Teknologi kita lihat, memang kita telah banyak menggunakan teknologi, tapi kita lebih menggunakan teknologi dalam masa COVID-19 ni. Dan saya lihat bukan saja anak-anak muda, tapi juga mereka yang usia senja dan sebagainya semakin menggunakan teknologi, sama ada iPad ataupun mereka menggunakan WhatsApp dan sebagainya untuk berhubung dengan ahli keluarga mereka. Itu bermakna mereka mempelajari sesuatu yang baru untuk kegunaan mereka. Jadi banyaklah dapat kita faedah. Kita jangan lihat saja kepada yang negatif, kita harus lihat kepada yang positif, yang apa dapat kita tapis daripada pengalaman kita semasa di bawah COVID-19 ni. Terima kasih Puan Presiden. Saya sangat bersetuju, khusus berkaitan dengan masa tadi, kerana di antara perkara yang saya agak terperanjat sebelum kita memasuki bulan Ramadan, saya cuba bayangkan tahun ni Ramadan, kita tak dapat ke masjid, tak ada aktiviti sosial. Jadi mungkin Ramadan itu akan merangkak masanya. Maknanya rasanya lama sekali. Tapi sebaliknya, saya rasakan ini adalah antara Ramadan yang paling cepat berlalu. Jadi ada sesuatu di situ di mana masa itu sebagai satu nikmat yang diberikan Tuhan. Kalau kita dapat atur dengan baik, kita gunakan dengan baik, kita dapat memanfaatkanlah nilai masa itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Puan Presiden. Terima kasih Mufti. Mungkin Ustaz Fatris pula mungkin ada sebarang soalan yang ingin diajukan pada Puan Presiden kita. Terima kasih Ustaz Rauf. Puan Presiden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas kata-kata perangsangnya tadi dan perkongsian pengalaman Puan Presiden berpuasa, berramadan dan berhari raya pada tahun ini dalam suasana yang sangat berlainan daripada kebiasaan kita. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Presiden yang telah menunjukkan kepimpinan kepada keseluruhan negara dalam krisis yang begini mencengkam dan meresahkan kita, dengan kata-kata yang menyujukkan dan mendinginkan kekhawatiran dan kebimbangan masyarakat dalam beberapa kenyataan yang Puan Presiden keluarkan. Saya sangat bersetuju dengan apa yang Puan Presiden nyatakan tadi, dan saya kalau dapat ingin menambah sedikit bahawa alhamdulillah kita sama-sama dengan kepimpinan Puan Presiden, dengan pemerintah kita, dengan setiap pemimpin masyarakat dan masyarakat kita sendiri, kita telah membuktikan kepada diri kita sendiri bahawa kita punya kemampuan, kita punya keberanian, keyakinan untuk mengatasi apa pun krisis yang kita hadapi. Tapi saya juga mengharapkan agar sebagai sebuah masyarakat dan sebuah negara, kita akan terus melangkah ke hadapan dengan
kekuatan yang kita bangunkan ini yang akan memacukan kita mencapai lebih banyak lagi kejayaan dan kecemerlangan sebagai sebuah negara. Saya rasa keupayaan kita tidak pernah terbatas dengan saiz kita yang kecil, Puan Presiden, ya, sebagai sebuah negara pulau seperti ini. Tetapi akan terdapat pelbagai lagi cabaran masa akan datang. Namun krisis COVID-19 ini telah menunjukkan kepada kita bahawa kita telah mampu menukar sesuatu cabaran itu kepada sumber kekuatan. Tahniah kepada Puan Presiden dan begitu juga kepada seluruh masyarakat kita. Dan itulah maknanya bila Puan Presiden mengatakan di antara perkara yang Puan Presiden akan rasa, kata orang tu, kehilangan ataupun terlepas peluang hari raya pada tahun ini ialah tak dapat berhari raya dengan cucunya, dengan keluarga yang tidak tinggal serumah. Saya dapat merasakan kesedihan itu. Bagi saya ni patutnya tahun pertama saya berhari raya dengan seorang cucu. Tetapi kerana saya rasa ini adalah perkara yang perlu kita lalui. Sesuatu yang zahirnya kekurangan, tetapi dia telah membangunkan kekuatan dalaman sebagai sebuah masyarakat yang utuh, insya-Allah. Terima kasih kepada Puan Presiden di atas kata-kata perangsang itu. Baiklah Puan Presiden, saya ada sedikit soalan-soalan yang mungkin santai sedikit lah ya. Boleh? Boleh. Okey. Saya nak tahu jugalah ya, mungkin apa agaknya kuih hari raya kegemaran Puan Presiden? Saya gemar kuih-kuih tradisional. Seperti kuih makmur, kuih pat, dan rempeyek. Oh, okey. Kuih ros. Kuih-kuih tradisional. Kuih tradisional. Jadi untuk bukan saya katakan kuih-kuih yang moden. Dia bukan saya katakan kuih-kuih yang moden tak sedap, tapi memanglah saya lebih sukakan kuih-kuih yang tradisional. Sebab dulu semasa saya kecil, mak saya selalu membuat kuih-kuih tersebut. Dan bila dia membuat kuih-kuih tersebut, dia akan menyuruh saya sama-sama masuk ke dapur. Dan kadang sampai pukul kita terpaksa buat kuih sampai pukul 3-4 pagi, sampai tertidur kalau tak tertidur kat atas dulang. Lepas tu kalang kabut, siap pakai baju pergi sekolah pagi kan. Jadi kuih-kuih lama lah memang menjadi kegemaran saya. Begitu juga kek-kek lama tu menjadi kegemaran saya. Jadi mungkin untuk tahun ini adakah Puan Presiden ada buat sebarang kuih? Tahun ni saya tidak membuat sebarang kuih dan memang lama lah saya harus membuat confession, dah tak buat lagi kuih kerana masa tidak mengizinkan. Jadi saya order daripada home based businesses. Banyak saya telah order daripada mereka. Itu saya satu cara untuk sokongan kepada mereka. Alhamdulillah lah, saya gembira mereka dapat melakukan bisnes mereka. Pada masa yang sama saya rasa memang kuih-kuih yang mereka buat banyak sangat, dia punya variety, dapat pilihannya banyak dan juga kuih-kuihnya amat banyak, memang berasa. Jadi saya memang cukup senang dapat order kuih-kuih daripada mereka, daripada home based businesses. Dan saya menggalakkan mereka supaya terus berusaha. Jangan bukan saja untuk hari raya, bulan puasa, tapi mereka harus terus berusaha kerana saya tahu bahawa ini merupakan satu sumber pendapatan yang penting bagi mereka. Jadi fikirkan cara baru, mungkin ada resepi baru ataupun cita rasa baru di kalangan mereka yang ingin membeli. Itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Pastinya tahun ini kita tentu akan banyak masa di rumah, mungkin banyak masa untuk kita buat dan mungkin kita sokonglah ya home business seperti mana yang Puan Presiden telah sebutkan tadi. Dan mungkin lagi satu soalan, saya nak tahu apakah agaknya lagu Hari Raya yang Puan Presiden minati? Kalau tak dengar lagu raya tersebut mungkin macam tak Hari Raya. Saya memang sengaja buka channel Warna untuk mendengar lagu-lagu Hari Raya. Kerana biasanya dalam 15 hari sebelum Hari Raya kan, nanti keluar lagu-lagu Hari Raya. Semua lagu, banyaklah lagu yang saya suka, tapi yang paling saya suka adalah lagu oleh Sudirman, iaitu Balik Kampung. Kerana dia mempunyai muzik dan sebagainya agak begitu meningkatkan semangat lah untuk kita menyambut Hari Raya.
perjalanan balik ke kampung, seolah-olah itu perjalanan kita selepas selesai berpuasa sebulan kan. Kemudian kita tidak berpuasa pada hari raya. Itu merupakan satu daripada lagu yang saya minati. Jadi mungkin bila kita dengar lagu raya balik kampung tu, kita akan teringat Presiden. Presiden tu minat lagu balik kampung tu daripada Sudirman. Tahun ni lagu Sudirman Rantauan lebih sesuai. Dapat beraya dengan keluarga. Tentu sekali. Baiklah, mungkin sebelum kita mengakhiri ruangan ataupun video conferencing kita hari ini, kita ingin tahulah mungkin Puan Presiden ingin membuat sebarang ucapan kepada mereka yang menonton rancangan Syawal kali ini. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam. Dalam kita berhari raya, saya berharap bahawa kita akan terus menunjukkan, dan selepas juga Hari Raya, mungkin selepas 1 hari bulan Jun, di mana akan terdapat kelonggaran dalam sekatan-sekatan yang diadakan, saya berharap kita akan terus menunjukkan bahawa kita adalah sebuah masyarakat Melayu, masyarakat Islam yang contoh. Masyarakat contoh di mana kita sama-sama memikul tanggungjawab untuk menentukan bahawa bukan sahaja kita dan ahli keluarga kita selamat dan dalam keadaan sihat, namun seluruh masyarakat di Singapura kita membuat sumbangan kita, bahagian kita, dan itu menunjukkan bahawa kita memikul sama-sama tanggungjawab yang berat ini yang ekoran daripada COVID-19. Dan kita berdoa supaya kita tidak melihat gelombang yang kedua yang kita lihat di negara-negara lain. Terdapat gelombang kedua selepas kerajaan mereka, pemerintah mereka mengadakan kelonggaran, maka rakyat pun tidak mengikut sangat peraturan, jadi terdapat gelombang kedua. Jadi saya berharap kita terus berhati-hati semasa diberi kelonggaran untuk mengunjungi keluarga, untuk membuat kegiatan lain. Kita terus berhati-hati, jangan kita amalkan amalan cara hidup kita sebelum COVID-19. COVID-19 telah banyak berubah. Cara kita menjalankan kegiatan, kehidupan kita dan sebagainya. Kita harus berwaspada, berhati-hatilah kita sebagai sebahagian daripada masyarakat Singapura. Jadi sekali lagi, saya yakin bahawa kita mampu mendukung tanggungjawab ini sebagai masyarakat Islam. Dan saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, terima kasih Puan Presiden kerana sudi meluangkan masa bersama kami, dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kami ucapkan. Mungkin ada ucapan daripada Ustaz ataupun Tuan Mufti? Puan Presiden, sekali lagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas nasihat-nasihat dan juga kata-kata hikmah dan rangsangan bagi masyarakat Islam Singapura untuk terus kekal memberi sumbangan bagi kemaslahatan seluruh negara, insya-Allah. Di samping kita menghayati keistimewaan bulan Ramadan dan juga Syawal, dan kami ingin ucapkan kepada Puan Presiden dan juga keluarga yang disayangi, selamat Hari Raya, maaf zahir batin di atas segala kekurangan kami, dan semoga Allah terus memberikan rahmatnya dan bantuannya dan taufiknya kepada Puan Presiden dan keluarga, insya-Allah, dan dikekalkan di atas kesihatan dan segala kebaikan seterusnya, insya-Allah. Baiklah, terima kasih Puan Presiden kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Terima kasih dan selamat Hari Raya. Baiklah, begitulah dia saudara penonton yang saya kasihi dan muliakan. Mungkin itulah dia perbezaan Hari Raya tahun ini yang mana kita akan menyambutnya secara maya seperti tadi. Dan mungkin kalau tidak secara maya, dalam talian ataupun menerusi telefon sajalah ya. Dan kalau tadi kita dah bersembang dengan Presiden kita, kali ini kita akan teruskan bersembang-sembang dengan tetamu-tetamu kita yang ada pada hari ini, Mufti dan mantan Mufti kita. Dan kalau tadi Puan Presiden sudah kongsikan tentang nasihat beliau dan juga persiapan beliau sempena Hari Raya, saya nak tahu jugalah mungkin daripada Mufti dan juga mantan Mufti kita, bagaimana agaknya mereka membuat persiapan Hari Raya. Tapi sebelum itu kita akan berehat terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kembali dan selamat menonton rancangan Syawal kali ini di Salam SG TV. Dan kalau sebentar tadi kita sudah pun bersama dengan Presiden kita, Puan Halimah Yaakob. Sekarang kita teruskan sembang-sembang kita lah ya bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita, Mufti dan juga mantan Mufti kita. Baiklah, Mufti, Syawal tahun ini seperti Ramadan cukup berbeza ya. Pastinya. Dan Syawal juga ataupun Hari Raya Aidilfitri bagi masyarakat Melayu Islam kita di Singapura, khususnya di Nusantara lah ya, kita akan buat kunjungan, kita akan buat ziarah dan sebagainya, bermaaf-maafan ya. Jadi, apakah mungkin Mufti dapat kongsikan bersama kita, apakah maksud sebenar di sebalik Aidilfitri sendiri? Ya, saya rasakan tahun ini sekali lagi seperti Ramadan kita perlu mencari sesuatu maksud daripada pengalaman kita dengan cara yang sangat berbeza. Dalam erti kata kita tidak lagi dapat kerana kita tidak dapat melakukan aktiviti yang biasa kita lakukan. Sebagai contoh, kalau Ramadan kita sibuk dengan tarawih ke masjid, jadi kita mungkin kadang-kala kerana kita sibuk dengan aktiviti sosial sedemikian, kadang-kala kita terlepas pandang juga kepada maksud daripada puasa itu sendiri. Kerana kita sibuk dengan aktiviti sosial. Dia tidak bermakna kurang baik atau lebih baik, tak sedemikian, tetapi fokusnya kepada sesuatu aspek lebih daripada aspek yang lain. Sama juga dengan raya, biasanya bila kita dapat menziarahi, mengunjungi dan sebagainya, itu merupakan highlight ataupun fokus hari raya kita. Kali ini kita akan merayakan Aidilfitri di rumah bersama keluarga. Jadi pastinya dia akan menimbulkan soalan seperti mana Ustaz Auf sebutkan tadi, apakah sebenarnya maksud? Dan saya kira ia memberikan peluang bagi kita untuk memikirkan. Kalau kita balik kepada ayat Al-Quran tersebut, disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi setelah kita menyempurnakan 30 hari Ramadan pada tahun ini, kemudian kita disuruh walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir kepada Allah di atas petunjuk yang telah Allah berikan. Jadi takbir itu saya kira pada tahun ini lebih khususnya membawa maksud dan penghayatan yang seharusnya lebih mendalam. Kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas petunjuk Allah, di atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, walaupun sukar, walaupun mencabar, tapi kita dapat bertemu dengan seluruh Ramadan. Itu satu nikmat yang cukup besar, tak semua orang dapat. Jadi kalau kita dapat sempurnakan dengan baik Ramadan tersebut, apatah lagi kita seharusnya bersyukur kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan takbir kita lakukan bersama keluarga. Dan insyaAllah tahun ini juga seperti mana pada awal berlaku krisis COVID, bila masjid ditutup, kuliah-kuliah ditutup, kita pindahkan ke online ya. Dan Ramadan ini pun program ini di Salam SG di YouTube. InsyaAllah kita juga akan meneruskan takbir melalui wadah dan platform online ini. Dan kemudiannya wala'allakum tashkurun. Dan moga-moga kamu bersyukur. Jadi pada saya Aidilfitri ini adalah sebenarnya satu masa untuk kita memikirkan tentang pengorbanan di bulan Ramadan dan pengajaran dari Ramadan. Di samping kita dapat mengawal nafsu dan sebagainya, kita benar-benar melahirkan kesyukuran kerana kita dapat walaupun dengan diri yang cukup lemah, dikelilingi dengan kemahuan-kemahuan manusia kita, tetapi kita dapat mengawal kemahuan tersebut, kita dapat mendidik diri kita, jiwa kita menjadi insan yang lebih baik. Itu adalah satu kemenangan yang sangat besar. Jadi mungkin pada tahun ini, fokusnya bukan bermakna kita lupakan silaturahmi sama sekali. Saya kira bagi hubungan sesama keluarga kita, walaupun tak dapat kunjung-mengunjung, kita boleh teruskan dengan virtual visits lah. Kita boleh Zoom, kita boleh Skype, kita boleh WhatsApp call. Dan saya sangat menggalakkan masyarakat untuk keluarga yang sering kita jumpa pada awal raya, nanti lepas solat raya bersama keluarga di rumah, kita angkat telefon, kita menghubungi keluarga, ucapkan selamat raya, kemudian saling bermaafan. Jadi sebagai pengganti kepada ziarah yang biasa kita lakukan.
Tetapi fokusnya pada tahun ini, di samping kita terus berhubung dengan keluarga, adalah untuk benar-benar menghayati kesyukuran tersebut. Dan itu adalah sesuatu amalan kerohanian dan keagamaan yang menjadi antara natijah ataupun keputusan ataupun setelah kita berpuasa sepanjang satu Ramadan. Jadi saya kira tidak, kalau kita mengambil sikap positif walaupun dalam suasana yang sangat berbeza yang tak dapat kita lakukan seperti biasa, tetap ada sesuatu kebaikan yang boleh kita raih. Jadi kali ini berbeza dengan tahun-tahun yang sudah, kita boleh memikirkan tentang aspek kerohanian tadilah daripada Aidilfitri itu sendiri. Dan insya-Allah kita juga menyediakan siaran khutbah hari raya pada pagi hari raya, dan kita meminta masyarakat untuk menunaikan solat sunat hari raya di rumah masing-masing berjemaah dengan keluarga kalau boleh, dan kemudian menonton khutbah atau mendengarnya di saluran radio. Jadi ia merupakan peringatan dan ia sekurang-kurangnya memberikan kita semangat kekitaan dan kemasyarakatan dalam cara yang terbaik dalam suasana yang sangat mencabar. Bermakna kita tidak menyerah kalah dan seperti dirundung malang lah, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Memang kita bersedih. Saya yakin dan pasti ramai yang akan bersedih. Itu adalah satu sifat semula jadi kita sebagai manusia, kita akan bersedih. Tetapi sekurang-kurangnya dalam kesedihan itu kita cuba mencari makna yang dapat menceriakan rohani kita. Dan itu sikap seseorang mukmin yang walaupun ditimpa dengan pelbagai ujian, bukan macam kata orang dah jatuh ditimpa tangga, maknanya dia dahlah tak dapat ke masjid, tak dapat ziarah. Kalau kita ambil sikap tu, akhirnya kita akan merasa tekanan jiwa yang tak sihatlah. Jadi saya sangat galakkan kita semua untuk terus bersikap positif. Memang sukar, sikap positif memang sukar, tapi boleh dilakukan. Jadi cari peluang, hayati maksud daripada Aidilfitri, di samping kita makan kuih, makan masih teruskan juadah di rumah. Kalau siapa yang nak buat lampu lap-lip untuk ceriakan rumah, nak gantung apapun perhiasan, silakan. Saya tak boleh buat apa-apa sebab saya pun tengah nak berpindah, jadi rumah saya pun tak ada suasana raya sangatlah. Tapi insya-Allah yang menjadi suasananya adalah individu-individunya, yang mana kita menguatkan satu sama lain dalam suasana yang sukar ini. Suasana hari raya yang cukup berbeza. Yeah. Kalau Ustaz Fatri sebenarnya bagaimana agaknya suasana hari raya pada tahun ini? Kita ni sebagai masyarakat Islam Melayu lah ya, secara tradisinya kita warisi zaman berzaman. Hari raya tu ialah hari meriah. Puasa sebulan, puasa sebulan, hari raya mesti sebulan kan. Kemudian cara kita raikan hari raya ni pula mesti dengan kemeriahan, kekecohan. Ya, kalau dia tak meriah, tak kecoh, tak ramai-ramai, ya, tak ketawa, bergembira, tak berjenaka, rasa macam hari raya tu tak sempurna. Saya rasa ini satu perkara yang dah memang sebahagian daripada tradisi kita meraikan hari raya. Tetapi ialah kita juga perlu melihat bahawa kita sebagai sebuah masyarakat yang mampu membuat penyesuaian bila keadaan memerlukan ataupun dalam keadaan tertentu terdapat halangannya dan hambatan. Seperti yang Tuan Mufti katakan tadi, kalau tahun ni kemeriahan itu mungkin tak sama macam biasa, ya, kekecohan itu tak sama sebab tak ada benda yang boleh kita bandingkan dengan bertemu physically sama-sama sebagai sebuah keluarga ke, saudara mara, sahabat handai, ya. Itu tak ada gantinya. Kita nak gunakan Zoom ke, kita nak pasang 10 skrin depan kita ke, ya, dia tak akan sama. Tetapi itu perkara yang perlu kita lakukan. Saya rasa sebagai sebuah masyarakat yang terpelajar, yang terdidik, yang maju, kita juga menjadi masyarakat yang bijak dan pandai membuat penyesuaian. Saya rasa hari raya ini ialah hari yang kemeriahan itu sebenarnya kemeriahan yang tidak kosong, ya. Bila kita ingin meriah, kita ingin kata orang tu kecoh dalam hari raya, tujuannya sebab kita menghargai silaturahmi, ya kan? Kalau tidak kerana silaturahmi itu kita hargai, rasanya tak ada makna nak meriah-meriah pun kan. Kalau orang kita benci, takkan kita nak duk meriah dengan dia sebab kita hargai persahabatan, persaudaraan. Tapi
Nah, kalau kemeriahan secara fizikal berkumpul tu tak dapat, saya rasa nilai silaturahmi masih perlu kita suburkan, masih boleh kita lakukan melalui kita kata penemuan ataupun perbincangan melalui talian ya. Tak ada masalah kalau sebelum ni kita makan bila duduk bersama pun bukan kita suapkan makanan ke mulut saudara mara kita kan. Masing-masing makan, rasakan. Jadi cuma terpisah dari segi tempatnya. Kita masih boleh melihat mereka menikmati makan juadah yang mereka ada. Mereka dapat melihat betapa kita menikmati juadah kita juga. Jadi dia taklah terlalu macam kata orang tu 100% tak ada kemeriahan, tak ada silaturahmi. Tapi saya rasa saya nak mengharapkanlah bahawa kita dapat menyedari dan mengusahakan silaturahmi itu ada pertanggungjawapan. There's accountability kepada silaturahmi. Yang ini yang kalau kita kurang berikan perhatian, kita akan cari jalan nak jumpa juga tanpa kita sedari merebakkan dan menularkan lagi COVID-19. Itu bertentangan dengan semangat silaturahmi pun. Apakah kita ini nak hari raya setakat nak bergembira, berjenaka, jumpa, tetapi tujuan silaturahmi kan maknanya kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, menginginkan kebaikan untuk sahabat kita. Kita tidak mahu dia mendapat sesuatu keburukan kerana perbuatan ataupun kelalaian kita. Itu erti sebenar silaturahmi. Jadi saya harap kita pada tahun ini, Aidilfitri kita berdasarkan silaturahmi ikut apa yang perlu kita lakukan. Bukan kerana kita nak seronok, sekadar semata-mata nak seronok. Saya rasa begitu juga dalam hubungan keluarga ya, satu cabaran yang sangat besar lah. Selain kalau tadi bahagian pertama saya cakap bulan Ramadan tak dapat sekali pun kata orang tu bersama cucu, berbuka puasa dengan anak dan menantu kan. Hari raya yang akan mencabar sangat bagi saya juga, saya tak dapat berhari raya dengan orang tua saya sendiri kan. Ibu saya berada di Johor. Maknanya daripada sebelum circuit breaker kita di Singapura, di Malaysia sudah dikenakan perintah kawalan pergerakan sebelum tu. Dah tak boleh seberang sempadan. Sampai sekarang dah lebih kurang 2 bulan saya tak jumpa. Jadi saya tak dapat gambarkan ya. Dahlah bulan puasa tak sekali pun dapat jumpa, kemudian hari raya entah bila dapat berziarah, cium tangan ibu, satu perkara yang tak ada gantinya kan. Kita mohon ampun maaf, kita cium tangan kan. Tapi perkara yang perlu kita buat. Perlu kita lalui. Dan saya rasa bila kita berhadapan pastinya nanti kemungkinan besar terdapat sebahagian keluarga yang mana terdapat anggota-anggota tertentu yang agak kurang faham. Ya kan, mungkin akan jadi percakapan, kenapa engkau tak ziarah aku kan? Kita adik-beradik pun takut ke kan, ataupun syurga bawah tapak kaki ibu, hari raya mesti nak jumpa mak juga. Dah kalau kita datang bukan kita datang seorang, anak kita yang 12 orang kita bawa sekali kan. Kemudian adik-beradik yang lain kalau dapat tahu seorang pergi jumpa mak, yang lain pun akan datang juga kan. Jadi akhirnya tak terkawal keadaan itu. Dan saya mengharapkan bahawa kita saling ingat mengingatkan. Jangan sampai ada anak yang membuat tekanan pada orang tua. Begitu sebaliknya, jangan pula ada orang tua yang sampai peringkat, gila kalau nak guna bahasa kasar, sampai peras ugut pula. Ya, aku ni mak engkau, aku bapa engkau, apa hari raya pasal tak datang kan. Laknat, sumpah jadi batu baru tahu. Saya harap itu jangan berlaku dalam masyarakat lah. Kita saling ingat mengingatkan, saling faham memahamkan. Mungkin sebagian orang sebab tak perhiasa, kita tak pernah melalui suasana seperti ini. Dan harap-harap tak akan berlaku lagi ya. Tapi ini kita satu perlu kesempatan untuk fahamkan orang tua kita kenapa kita perlu lakukan begini dan sebagainya. Betul. Dan saya rasa itu perlu buat daripada sekarang. Persiapan. Ya, pada malam hari raya ni lagi ya. Sebelum maknanya besok nanti dah siang hari raya baru kita nak fahamkan. Patutnya daripada kemarin lagi ya, daripada bulan puasa kemarin kita dah terangkan pelan-pelan, fahamkan orang tua kita lah insya-Allah. Mudah-mudahan mereka lebih bersedia. Insya-Allah. Saya rasa penting kali ni maksud kasih sayang tu lah. Biasanya kasih sayang tu kita jumpa. Bila kita rindu, kita jumpa. Bila kita jumpa, kita peluk. Bila kita peluk, kita mesra, kita duduk minum teh, minum kopi. Kali ni kasih sayang tu adalah kita lindungi orang tersebut. Sebab kita sayang sangat. Bukan kita tunjukkan sesuatu perbuatan yang zahirnya nampak macam kasih sayang seperti yang Ustaz sebutkan. Tapi yang berlaku adalah kita dedahkan orang itu kepada bahaya. Jadi ini satu penyesuaian yang memang sukar, tapi kita sangat-sangat harap masyarakat benar-benar faham bahawa dengan tidak menziarahi, itulah menunjukkan kasih sayang sebab kita melindungi. Kerana virus ni sesuatu yang serius dan yang betul lah. Kerana ada memang suara-suara masyarakat kata mereka meminta 1 hari saja. 1 hari
Masalahnya bukan masalah satu hari. Masalahnya bila walaupun pada hari raya satu hari pun, tapi bila kita bertemu dan kalau sekiranya kita ni ada virus tersebut, kita asymptomatic, tak ada simptomnya, kita sebenarnya menjangkitkan orang tersebut. Jadi kita kena, ini satu pengorbanan yang besar, kita kena kawal diri kita kerana kita sayang sangat dengan keluarga kita. Bukan, dan itu yang antara cabaran masyarakat kita ni, kecil hati. Jadi itu kalau kita tak datang kecil hati ataupun sebagainya, jadi kita kena cuba fahamkan dengan baik, dengan tenang, bahawa kerana kita sayanglah kita buat macam ni, bukan kerana kita tak hormat, tak sayang. Itu sesuatu penyesuaian yang agak sukar lah. Kemudian nak sambung silaturahmi, Ustaz, kalau boleh, saya tak tahu lah ni mungkin controversial sikit. Mungkin ada orang kata tahun ni kalau tak ziarah tak boleh kasih duit raya. Kita kasih lah, kita bayar pakai apa, PayNow, Paylah, kita transfer. Saya kita berikan. Jadi tunjukkan kita masih sayang anak saudara kita ingat diorang. Tapi walaupun kita tak dapat berjumpa, ini dia habuan dia. Atau check bank account je. Check bank account siapa? Anak ke mak dia? Itu pandai-pandai. Kalau tak pandai gunakan boleh simpan. Nanti dah habis COVID-19 jangan lupa. Boleh kasih kemudian tak apa. Kodok kan tak apa, insya-Allah. Cuma masalahnya kalau transfer dia tahulah berapa banyak masuk dalam sampul tu. Tak tahu berapa. Anonymous. Baiklah, mungkin sebagai penutup kita nak tahulah apa agaknya harapan Mufti pada masyarakat Islam Singapura kita. Saya awal tadi telah menyebutkan saya sangat bangga kerana sejauh ini masyarakat telah sama-sama memainkan peranan mereka, bersikap penuh bertanggungjawab. Harapan saya adalah untuk kita teruskan perjuangan ini sampai penghujungnya. Jangan kita kerana kita dah beberapa bulan kita dah bersabar, kita dah cekalkan hati kita beriltizam, kita bulatkan tekad kita. Hari raya ni nampak agak berat sebab kita dah mungkin dua sebab, satu dah lama sangat dan yang kedua kerana hari raya itulah keistimewaan raya, kemeriahan raya yang orang rindu. Tapi begitu pun saya banyak dengar suara-suara mereka yang mengatakan mereka rasa perlu untuk tidak keluar berziarah kerana mereka rasa situasi masih belum pulih dengan baik dan menziarah itu membawa mudarat. Jadi mereka pun rasa perlu untuk bertanggungjawab. Jadi alhamdulillah. Jadi harapan saya adalah buat masa sekarang ini, kita ada satu cabaran sebagai seluruh negara. Kita perlu mengatasi cabaran ini dengan secepat mungkin dan setiap individu dalam masyarakat kita, jika mereka memainkan peranan, mereka tak akan menjadi the weak link ataupun the weakest link. Alhamdulillah selama ini begitulah keadaannya, mereka semua telah berusaha dan saya sangat-sangat harap semua kita dapat teruskan, bersabar lebih sedikit, insya-Allah kita akan dapat atasi. Dan saya rasa kita dah hampir kepada tahap ataupun peringkat di mana kita dapat melihat hasil-hasil yang baik. Jika kita terus cekalkan, insya-Allah kita akan dapat atasi dan pada masa-masa akan datang dan tahun akan datang kita akan dapat insya-Allah Ramadan kita dan raya kita akan dapat mengalami dengan baik. Jadi harapan saya kita terus kekalkan hati kita dan langkah kita di atas jalan yang penuh bertanggungjawab dan juga kita teruskan kemampuan kita untuk membuat penyesuaian dan insya-Allah kita akan terus berjaya insya-Allah. Insya-Allah. Dan kalau tadi saya sempat tanyakan pada presiden kita apakah kuih favourite ataupun juadah yang beliau minati. Saya nak tahu jugalah daripada Ustaz dan juga Mufti daripada Mufti sendiri, apakah kuih Ustaz Fatris dulu Saya semua boleh. Semua boleh. Tolak batu dengan kayu Saya sebenarnya tak ada kuih muih yang tertentu yang saya lebih minat daripada yang lain lah. Cuma sekarang dah umur macam ni kena jaga gula je lah insya-Allah. Cuma juadah yang saya betul-betul saya rasa tahun ni saya tak dapat yang menjadi juadah utama dan mesti ada. Sambal goreng mak saya. Allah, best in the world. Tu memang tak ada tandingannya. Tapi tahun ni insya-Allah lah kalau Amin, apa ni dilonggarkan sekatan-sekatan yang ada sebelum habis Syawal, harap dapatlah rasa apa ni sambal goreng mak tu insya-Allah. Tapi boleh hantar kan? Kalau daripada Johor agak susah sikitlah. Mak saya di Johor kan. Insya-Allah. Insya-Allah. Kalau Mufti boleh bagaimana? Kuih ataupun juadah hari raya yang paling digemari? Paling digemari macam sama juga susah nak tu, tapi kalau biasa kat rumah tu mesti ada, paling kurang yang dibuat di rumah ada kuih tart,
Itu jadi satu kegemaran, tapi yang lain tu pun saya makan jugalah. Jadi tapi pagi raya biasanya lontong dengan kari ayam dengan serunding. Dia pasal apa kata orang, ada campur Melayu dengan budaya Melayu dengan India sikit kan. Jadi ada kari ayam tapi dengan serunding. Jadi itu yang seronoknya lah. InsyaAllah. Baiklah, mungkin sebagai penutup rancangan ni ada sebarang ucapan yang ingin dilakukan kepada penonton Salam SGTV ni? Bersempena dengan satu hari bulan Syawal dan Idul Fitri, pertama saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh masyarakat Islam di Singapura, yang kecil, yang dewasa, yang muda, warga emas kita. Penghargaan saya yang tidak terhingga kerana sokongan masyarakat Islam kepada segala keputusan yang perlu kita ambil dalam suasana yang sangat mencabar ini. Saya hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menerima segala usaha masyarakat kita dan agar Allah terus memimpin kita kepada jalan yang diingininya untuk mendapat keredaannya dan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Saya memohon segala kemaafan di atas segala kekurangan, kesilapan kami selama mana kami ingin membantu membimbing masyarakat Islam Singapura dalam kehidupan beragama. Dan saya akan terus berdoa agar kita dapat kekal bersatu sebagai satu masyarakat dan berjaya mengatasi ujian dan cabaran khususnya dalam penularan wabak ini. Dan saya juga berdoa agar setiap anggota masyarakat Islam kita kekal sihat walafiat, dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala dari segala penyakit, segala wabak dan kesusahan, dan agar kita semua mendapat kejayaan insya-Allah. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih Mufti. Kalau sesuatu pula, apa agaknya ucapan kepada penonton kita? Sambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada sekalian muslimin muslimat Singapura, selamat menyambut Idul Fitri, minal aidin al faizin al maqbulin, kullu amin wa antum bi khair. Dengan diiringi doa ikhlas daripada saya untuk semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadat kita, khususnya puasa kita, salat-salat yang kita laksanakan sepanjang Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah terus pelihara kita, mengangkat darjat kita, mengurniakan kemuliaan kepada kita semua, mengampunkan kesalahan-kesalahan dan dosa kita, dan mengabulkan segala doa kita yang baik untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat dan umat yang memahami pengertian Idul Fitri itu sendiri. Hari kemeriahan, perayaan yang diatur dalam agama untuk melahirkan kejayaan dan kemenangan kita setelah sebulan kita melatih rohani kita, peribadi kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan dan bila kita menyambut Idul Fitri ini, kita terus mendapat kejayaan kerana kesungguhan kita, kerana persiapan kita untuk terus bertanggungjawab terhadap sesama kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan di akhir episod COVID-19 kali ini kita menjadi masyarakat yang lebih utuh, masyarakat yang lebih kuat, masyarakat yang lebih bersatu padu. Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua. Maaf zahir dan batin. Baiklah, terima kasih para penonton sekalian dan terima kasih Mufti dan juga mantan Mufti kita kerana sudi bersama saya dalam rancangan Syawal kali ini. Ya, selamat Hari Raya juga kepada anda semua. Selamat Hari Raya. Tak ada kuih raya. Baiklah, dan Syawal ataupun Aidil Fitri tahun ini pastinya berbeza dalam tempoh COVID-19 ataupun tempoh CB ataupun pemutus rantaian jangkitan. Dan bukan sahaja kita di Singapura yang terjejas, malahan mereka penduduk dunia semuanya terjejas dengan COVID-19 ini. Namun janganlah biarkan ianya menjejas hubungan dan juga silaturahim antara keluarga, sanak saudara, handai dan taulan sempena Lebaran ini khususnya. Dan tentu sekali kita masih boleh teruskan berlebaran menerusi wadah-wadah yang baru, menerusi video call, menerusi Skype, Zoom ataupun menerusi telefon bimbit kita ya. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada tetamu-tetamu kita. Dan buat penonton-penonton di rumah, terima kasih kerana menemani kami di Salam SGTV sepanjang Ramadan dan Syawal hari ini ya. Dan buat yang menonton rancangan ini pada malam raya, kita boleh teruskan bertakbir raya ya. Dan
Kita juga boleh bertakbir raya pada esok pagi di Salam SGTV. Dan sebelum mengakhiri, kalau tadi saya dah mulakan dengan serangkap pantun, saya rasa saya perlu habiskan dengan serangkap pantun lagi lah ya. Hati berzikir mengundang hibah, minda berfikir tanda ingatan. Laungan takbir menjelang tiba, salam diukir, mohon kemaafan. Sekian minal aidin wal faizin wal maqbulin. Ikhlas dari saya, Abdul Rauf Mas Khazin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin.